Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Lazimkan diri berdiam diri. Wahai gulam, biarlah sikap berdiam diri, berdiam bisu itu menjadi tabiatmu. Duduk bersendirian menjadi pakaianmu, dan lari dari makhluk menjadi semua maksudmu, yakni tujuanmu. Jika engkau dapat mengorek lubang di bumi untuk engkau sembunyi di dalamnya, maka lakukanlah. Begitulah engkau berkeadaan sampai imanmu menjadi subur dan keyakinanmu menjadi teguh. Lalu kebenaranmu bertumbuh kepak. Mata hatimu terbuka nampak. Maka bumi rumahmu akan terangkat supaya engkau boleh terbang ke udara ilmu Allah. Engkau pun mengelilingi timur dan barat, laut dan darat, gunung dan daratan. Engkau mengelilingi pula ke semua petala langit dan bumi, sedang engkau bersama petunjuk, pelindung dan peneman. Apabila engkau sudah sampai ke tingkat itu, barulah engkau bebaskan lisanmu berbicara. Tanggalkan pakaian penyendirianmu dan dampingi dengan orang ramai. Keluar dari lubang persembunyianmu untuk menemui manusia. Kerana engkau sekarang sudah menjadi penawar dan obat buat mereka. Dan ini tiada akan membahayakanmu lagi. Jangan engkau pedulikan yang datang menemuimu sama ada sedikit atau banyak. Baik mereka berminat kepadamu atau membelakangimu, baik mereka memujimu atau mencelamu. Jangan pedulikan mereka. Di mana engkau terjatuh akan dipungut manakala engkau tetap dengan Tuhanmu Azza wa Jalla. Wahai kaumku, kenallah Tuhanmu baik-baik dan beradab baik-baik di hadapannya. Selama hati kamu jauh daripada Allah, maka kamu tidak beradab kepadanya. Dan selama hati kamu dekat, baguslah adab kamu. Pengawal-pengawal raja bila di pintu raja banyak riuh rendahnya. Dan apabila raja keluar hendak menunggang kudanya, semua sunyi senyap membisu. Adab mereka menjadi bagus kerana mereka dekat dengan raja sekarang. Semua mereka berada di tempat tugasnya. Perhatian kepada semua makhluk ialah pokok pembelakangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada untungnya bagimu sehingga engkau tinggalkan semua kaitan dirimu dengan manusia dan putuskan sebab musababnya. Kemudian engkau jauhkan diri dari mereka sekalian, baik yang mengenai manfaat atau mudarat. Kamu ini umpama orang yang baik tetapi sebenarnya sakit, kaya tetapi miskin, hidup tetapi mati, wujud tetapi tidak wujud. Sampai bila engkau melarikan diri daripada Allah Azza wa Jalla dan membelakanginya,
sampai bila engkau sibuk mengejar dunia dan merosakkan akhirat. Setiap seorang dari kamu hanya ada satu hati sahaja. Bagaimana dia mencintai dunia dan akhirat dengan hati yang satu itu? Di mana bahagian penciptanya dari cinta itu? Dan di mana bahagian makhluknya pula? Ini tentu tidak akan terhasil dalam keadaan yang sama dan dengan hati yang satu. Ini adalah dusta. Lihat apa kata Nabi SAW dalam hal ini. Al-kadhibu mujanibul iman. Dusta itu menjauhi iman. Riwayat Ahmad. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi pesan, wasiat dan nasihat iman oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Di antara intisari kandungan nasihat beliau ialah melazimi berdiam diri, menjadi bisu di hadapan makhluk, bisu terhadap diri sendiri, bersembunyi dan menjauhkan diri daripada semua makhluk untuk sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang sikap berdiam bisu, biar dia menjadi tabiatmu. Biarlah kita diam lebih kita suka daripada bercakap. Ini dalam proses pertama dalam memperbaiki diri kita. Kerana kalau kita tanya apakah bercakap lebih baik manfaat atau diam lebih baik manfaat, secara umum bercakap lebih baik manfaat. Kerana itu Allah menghantar Nabi dan Rasul untuk bercakap, bukan hantar Nabi dan Rasul untuk diam. Ini secara umum. Namun secara keadaan tertentu, ada bercakap lebih baik pada diam, ada diam lebih baik daripada bercakap. Tetapi pada individu, khususnya yang nak baiki diri, maka diam itu secara mutlak lebih baik daripada bercakap. Tuan-tuan tengok, kalau kita sebagai anak murid, Darjah 1, sekolah rendah, sekolah menengah, setiap kali cikgu masuk lalu kita diam, maka kita dapat manfaat yang banyak. Kita dengar. Memang waktu kita diam, sehinggalah berlaku pembentukan diri. Kita hanya bercakap sewaktu cikgu berkata sila bercakap, atau diizinkan bercakap. Bila mana kita melazimi diam daripada sekolah rendah, sekolah menengah, akhirnya kita dapati ilmu itu, adab itu, segala kebaikan itu mula terkumpul dalam diri kita. Lalu kita rasakan mungkin sudah akan sampai masanya kita boleh bercakap. Kerana itu saya katakan perbandingan antara diam dengan bercakap mana lebih afdal. Secara mutlak bercakap lebih afdal, kerana itu para rasul diutuskan. Tetapi dalam secara umum, ada diam lebih baik, ada bercakap lebih baik. Tetapi bagi kita, para tulab, para talibul ilmi, para murid, diam lebih baik. Kerana itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anggota jasad kamu yang lebih patut kamu bersihkan ialah lidahmu. Dan cara membersihkan lidah ialah diam. Lidah tu bukan kita bersih, ambil batang aiskrim kita kokok, ambil sudu kita kokok, ataupun kita ambil bus gigi gosok lidah. Bukan itu caranya. Ataupun ambil sabun nakir letak kat lidah, kita basuh lidah kita biar bersih, wangi. Bukan. Lidah dibasuh, disucikan dengan diam. Lagi kita diam, lagi suci lidah tersebut. Bukan sampai peringkat dia berkilat indah. Kata Luqman al-Hakim, wahai anakku, ketika mana orang lain berbangga dengan percakapannya, menghiasi setiap perkataan dan bicaranya, bermadah dan bersyairnya, maka hendaklah kamu berbangga dengan diammu. Indahkan diammu. Tetapi ramai orang cuba mengindahkan bahasanya. Akhirnya bahasanya bersifat puitis, bahasanya seperti sajak, gurindam, syair, bahasanya bahasa dondang sayang. Tapi tidak ramai orang menghiasi diamnya. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
Kalau orang berkata bercakap itu adalah perak nilainya, aku berkata diam itu adalah emas nilainya. Kan itu tuan-tuan sekalian, kita bercakap tentang kelebihan diam. Jarang kita menyesal kalau kita diam. Tetapi banyak kali kita menyesal kalau kita bercakap. Ramai orang menyesal atas dunia sebab dia silap cakap, bukan dia silap diam. Jarang-jarang kita dengar orang kata saya menyesal silap diam. Jarang-jarang kita dengar. Saya tak kata tak ada langsung, tetapi yang menyesal kerana bercakap banyak. Jadi untuk memperbaiki diri kita, menjadi subur iman dan keyakinan kita, teguh pendirian kita, biar kita daripada membumi nanti akan naik ke langit, biar kita berada di bawah sehingga kita naik ke atas, maka kita perlu melatihkan diri kita untuk diam. Kita mesti belajar untuk tidak bebaskan lidah kita sewenang-wenangnya. Maka para ulama menyebut tentang banyak hadis tentang ini, tentang kelebihan diam. Di antaranya bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rahimallahu mura'an takallama faghanin aw sakata fasalim. Allah merahmati orang yang bila bercakap bermanfaat, dan bila diam dia terselamat daripada banyak perkara keji. Sebab itu Nabi SAW berpesan kepada Abu Dhar. Nabi kata, ya Abu Dhar, ala adulluka ala khaslatain huma akhafu ala dhahar wa athqalu fil mizan min ghairiha. Maukah aku beritahu kepada kamu dua sifat, ringan je kita pikul, ringan je, tapi berat pada timbangan Allah Ta'ala. Lalu kata Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, bala ya Rasulullah, ya saya nak. Apa dia dua perkara yang bila saya ada, ringan je benda tu, tapi berat pada timbangan Allah Ta'ala? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tulus samt wa husnul khuluq. Pertama, banyakkan diam. Yang kedua, jaga akhlak kamu. Walladhi nafsi biyadihi ma amilal khalaiku bimislihima. Demi diriku yang berada di tangannya, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan oleh hamba Allah daripada kedua-duanya. Tuan-tuan, kita nak latih diri kita diam. Justru itulah kita akan dapat akhlak yang baik. Akhlak yang baik, pintu gerbangnya ialah diam. Sebab itu bila kita diam, orang nampak kita baik. Atau bila tuan-tuan diam, nampak baik tak? Baik. Suami tengok isteri diam, baik isteri aku. Mula-mula kahwin, diam, senyap. Kalau pun ada, senyum. Nampak baik isteri, macam beda lari. Pas kahwin, dia duduk bercakap, tak berhenti. Allah, takutnya aku. Bukan aku lebih takut suara bini aku daripada suara serigala. Oh, ni berat ni. Sebagaimana kata syair Arab, dia mendengar suara serigala lebih aku senang di hatiku daripada mendengar kata isteriku. Menakutkan kata-katanya. Yalah, marahnya itu dan sebagainya. Sama juga suami. Kita mula kahwin tengok suami kita diam, baik suami, senyap je suami. Kalau makan kacang pun tak bunyi. Dia punya diam dia luar biasa. Pas lama kahwin, dia keluar semua bahasa. Habis semua binatang dalam zoo dikongsi dengan kita. Dah kita kata, Allah, saya kalau dengar anjing menyalak lebih, saya tenang daripada dengar suami saya bercakap. Sebab dah buruk belaka dah. Kata, jadi mukaddimah akhlak. Kalau orang kata, saat mana dia mukaddimah akhlak? Diam. Mana di pintu gerbang akhlak? Diam. Sebab saya katakan dengan diam orang nampak kita baik. Tuan-tuan, bila tuan-tuan mengaji dengan Tok Guru, Tok Guru dia nak tahu mana anak murid yang baik, yang diam. Tok Guru masuk dia tu tak bercakap kiri kanan, ni anak murid baik. Jangan diam sampai tertidur pula. Itu bukan diam. Kalau Tok Guru ni tuan-tuan sekalian, dia nak tahu mana anak murid yang dia paling terpercaya, bila anak murid yang paling diam sekali. Diam. Kemudian fokus pada dia. Oh, ni memang. Sebab itu, kalau seorang nak dekat dengan Tok Guru, nak cepat mendapat perhatian guru, maka dia diam.
Lepas tu para ulama menyebut beberapa kelompok golongan diam kita depan mereka lebih baik daripada bercakap. Yang pertama, ini kita bercakap dengan sesama manusia, martabat manusia. Yang pertama ialah kita diam di hadapan guru kita. Ia lebih baik daripada bercakap. Supaya kita mendapat manfaat yang banyak. Jadi biar guru bercakap, biar guru kongsi pengalaman dia, biar guru cerita. Sebab kita kalau cerita kisah untuk guru kita kepada orang lain lebih menjadi kemuliaan berbanding kita cerita kisah kita pada orang lain. Lepas tu kita dengar, ya dia cakap apa, dengar. Dia nak cerita bab keluarga dia, pengalaman dia, belajar, dengar semua. Kerana ia beri manfaat pada kita. Dia motivasi terbaik. Dengar. Jangan kita minta pula, kita pula nak kongsi cerita kita untuk guru. Sebab untuk guru kita kena dengar cerita kita pula. Dia tak banyak beri manfaat. Maka diam di hadapan guru-guru kita. Satu. Yang kedua ialah diam di hadapan ibu bapa kita. Bila berada di hadapan mak ayah, diam. Banyak manfaat kita dapat. Nasihat dia jangan dibantah. Kerana setiap kali kita bantah nasihat, maka tertutup nasihat yang lain. Dia asal nak beri nasihat 3, dah kita jawab jadi 2 je. Rugi kita. Dengar dia. Dengar mak cakap, dengar ayah cakap. Dan yang ketiga ialah diam di hadapan orang yang punya keutamaan daripada kita. Artinya kalau kita sebut isteri dengan suaminya, belajar diam dengan suami. Seorang isteri yang berjaya mengawal dirinya untuk diam di hadapan suami, maka akan bertambah kasih sayang. Sebab isteri kalau dia tak diam, dia menang. Dia mungkin menang lawan suami, tapi dia tidak dapat menawan kasih sayang suami dia. Tak ada orang yang bini-bini yang berjaya lawan suami dia dan menang sehingga mendapat grand prize, sehingga mendapat kejayaan, tetapi dia gagal menawan cinta suami dia. Dia tak akan dapat. Sebab suami ni tuan-tuan sekalian, untuk menawan dia ialah dengan diam kepadanya. Diam. Maka kita menawan cinta dia. Kita sudah pun menjajahnya dengan cinta kita. Tapi kalau isteri jenis bercakap, suami cakap sepatah, dia lawangnya 10 patah. Siap dalam kurungan lagi ada. Lepas tu dalam hati tak habis lagi. Lepas tu ada nota kaki lagi. Oh ni memang nampak menang. Suami baru sebut matang, dia sebut syarah hasyiah. Kalau orang ngaji kita Arab, syarah tu 9 jilid. Suami bercakap baru 3 patah. Maka orang ni gagal mendapat cinta suami dia. Sebab tu tuan-tuan, ada orang yang kita katakan kalau kita menang hujah dengan dia pun kita tak dapat apa-apa kebaikan. Kita lawan untuk guru kita, kita menang, tak dapat kebaikan pun. Melainkan kita dihalang dapat ilmu dia. Seterusnya, kita berlawan dengan mak bapak kita, kita tak menang pun. Kita cuma menangkan ego kita, tapi kita tak menang iman kita, agama kita, akhlak kita, semuanya ke Allah tumpas. Berarti biar kita kalah depan mak ayah kita, tapi menang iman kita, menang akhlak kita, menang sum'ah, dan reputasi kita baik. Tak kata itu bagus, tu juruh budak ni, dengar mak ayah dia cakap, reputasi yang baik. Berbanding itu suka lawan mak tu. Maka tuan-tuan, tak ada hebatnya kita menang lawan mak ayah kita. Sama juga isteri, tak ada hebatnya dia menang lawan suami dia, tak ada hebat. Kan itu dia menundukkan dirinya, stay humble, kekal merendah diri, dia untung banyak. Asal suami nak bagi 1,000, jadi 10,000 bagi. Habis kalau dia duduk melawan, asal nak bagi 1,000, jadi RM100. 900 awak cari sendiri. Maka di situ kehebatan. Sebab kalau kita sebut wanita, setiap orang tuan-tuan, dia kena tahu mana hebat dia. Gunakan hebat tadi untuk dapat kemuliaan. Hebat seorang isteri ialah diam di hadapan suaminya. Hebat dia. Hebat seorang anak bila dia diam dengan mak bapaknya. Hebat, dia dapat semua. Dia dapat harta pusaka, dia dapat ilmu, dapat pengalaman, dia dapat doa, dapat kasih sayang. Hebat seorang murid kerana diam depan tok gurunya, maka dia dapat semua daripada gurunya. Bukan sekadar dia dapat ilmu, kitab-kitab dapat sekali. Ijazah sanad tak diminta, diberi. Orang lain minta, dia minta. Dia tak payah minta, dia diam, tok guru dia bagi, ambil sanad. Ambil semua benda dia nak. Beri semua. Maka ini antara kelebihan dia. Maka sebab itulah Nabi SAW suruh kita diam. Sehingga Nabi menyatakan, man samata naja. Yang diam, selamat. Siapa diam, maka dia selamat. Kata Imam Ibn Abi Dunya, al-hikmatu asharatu ajza
Fatis'atun minha fis samt wal ashiratu uzlatun nas. Hikmah kebijaksanaan itu ada 10. 9 diperolehi dengan sebab diam, dan 1 diperolehi dengan sebab menjauhkan diri dari manusia. Jadi kalau kita nak baiki diri kita dalam apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, belajar untuk menghiasi lidah kita dengan diam. Orang belajar diam lebih baik, lebih utama daripada belajar cara bercakap. Tuan-tuan, ada orang diam kerana bodoh. Tak, kita diam kan sebab bodoh. Tuan-tuan kena bezakan diam sebab bodoh, diam kerana pandai. Orang diam kerana bodoh, maka selamanya tak dapat ilmu. Ini pepatah Melayu kata, malu bertanya sesat jalan. Tapi yang kita maksudkan diam berilmu. Diam bagaimana? Kalau kita tak tahu, kita kena tanyalah. Bila Ustaz suruh diam, saya pun diam, tak tanya pun. Sudah kita bodoh. Buat haji tak pandai, buat umrah tak pandai, sebab diam. Yang kita maksudkan, tuan-tuan tahu sesuatu itu, tuan-tuan diam. Yang pertama, kita tahu sesuatu itu ada orang lain boleh bercakap, maka kita pilih diam. Atau kita tahu sesuatu itu manfaatnya tak banyak, maka kita pilih diam. Atau kita tahu sesuatu itu cuma pembaziran perkataan, maka kita diam. Atau kita tahu perkataan itu tidak sesuai sekarang, maka kita diam. Tuan-tuan, misal katanya kawan kita tengah marah, kita pun tengah marah. Tapi kalau kita kata waktu ini, dia tak akan beri manfaat. Sebab tengah marah ni, biar reda dulu, kita akan beritahu dia. Kita nak tegur orang. Kalau kita nak tegur orang, tapi kita tahu tegur waktu ni tak sesuai. Sebab depan kawan dia, depan mak ayah dia. Maka diam kita kerana kita tahu tempat ni tak sesuai. Lalu kita memilih waktu lain yang sesuai. Itu yang kita maksudkan diam yang bijaksana. Bukanlah saya maksudkan, tuan-tuan, kalau kita diam bodohlah kita. Ni diam bodoh lain. Tetapi diam orang cerdik kita maksudkan. Menghiasi, membentuk diri kita bagaimana diam itu lebih kita sukai. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, bila kau sampai ke tingkat ini, tingkat di mana kita dah boleh diam, lalu martabat kita Allah Ta'ala angkat, Allah muliakan, maka barulah boleh bercakap. Tuan-tuan, kalau diam lebih kita suka daripada bercakap, sila bercakap. Kalau bercakap lebih suka daripada diam, sila diam. Maka sentiasa kita kena lawan. Dia berlawan. Kalau kita berlawan, maka kita selamat. Sebab umpama diam dan bercakap ini umpama jaga dan tidur. Tetapi ada waktu kita kena tidur demi untuk mendapat kekuatan waktu jaga. Ada waktu kita kena jaga sebab kita dah puas tidur. Sebab itu kata ulama, as-samtu manamul aql. Diam itu umpama akal kita tidur seketika. Bercakap itu ialah akal kita jaga. Bukankah tidur dan jaga dua-duanya kita perlu? Tentang kalau kita jaga tak tidur-tidur, kuat ke kita? Lemah. Kalau kita tidur tak jaga-jaga, hebat ke kita? Bengong kita. Ada waktu tuan-tuan kena bercakap seperti waktu jaga. Ada waktu tuan-tuan kena diam seperti tidur. Dan ni kan waktu tidur dah start pukul 9 malam sampai 4 pagi, 3 pagi, maka diam. Jadi kita kena kenal waktu tidur kita kat bila. Umpama saya katakan kita kena kenal waktu diam kita bila. Tuan-tuan tahu, kita tahu tak bahawa dengan sebab diam kita dapat dengar suara yang paling halus dalam dunia. Umpama gini tuan-tuan, kalau kita berjalan padang pasir, tuan-tuan diam. Sebab tempat yang paling yang menjadikan diam boleh berbicara ialah padang pasir. Diam. Kita dengar daun jatuh, kita dengar daun jatuh. Pasir ni dengar. Sehingga pasir-pasir menyanyi pun kita dengar. Hebatnya diam. Ni orang diam tengah padang pasir, dia dapat dengar setiap suara. Bayangkan orang diam kerana Allah, maka dia boleh dengar suara malaikat. Dia boleh mendengar suara-suara yang dihijab kepada ramai orang lain. Sebab tu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala berkata, sebab dia setiap hari malaikat beri salam pada dia. Dia sakit, sahabat yang terkenal sabar. Sehingga dia berkata, maka aku beritahu kepada kamu tentang salam malaikat. Kamu duduk kat aku, kamu dengar salam malaikat. Tanya kenapa dia dapat dengar salam malaikat? Kita kadang-kadang salam orang sebelah pun tak dengar.
Sebab bila mereka melatih diri mereka diam, maka Allah memperdengarkan kepada dia dengan sesuatu yang tak mungkin didengar oleh orang lain. Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar diam, kita dengar suara hati kita. Kita dengar ilham malaikat. Bukan bila mana kita banyak diam, kita mendengar, kita mendapat firasat. Akhirnya bila kita tengok wajah orang, kita dapat mendengar bicaranya tanpa dia menggerakkan bibirnya. Maka ini namanya firasat. Tengok, umpama seorang ibu berhadapan dengan anak kecil yang diam, tapi tahu anak dia ni nak suruh salin pampers ni, anak dia ni nak makan ni. Malah anak dia cuma kalau pun berbicara cuma nangis, dia tak cakap apa. Dia kata, mak nak beriani, tak ada. Tak sebut, dia diam. Kita pun buat susu, kita pun buat itu, buat ini. Maka lihat dia menjadikan orang tu beri dengan segala yang dia ada dengan penuh kasih sayang. Sebab tu saya beri contoh, kalau tuan-tuan duduk pada pasir, dia tuan-tuan dengar semua benda. Bagaimana orang yang diam kerana keimanan, maka dia dapat mendengar sesuatu yang tak ada didengar oleh orang lain. Tapi kalau kita tak biasa diam, tuan-tuan, kita cuma dengar suara syaitan, hilah yang ketahui syaitan, maka itu yang menyebabkan gangguan demi gangguan. Gangguan macam-macam dengar. Ustaz saya duduk rumah dengar macam-macam. Ustaz dengar ayam berkokok, saya dengar ni orang berjalan atas atap, saya dengar orang main guli, dengar. Kenapa kita dengar benda tu semua? Kerana kita tak latih diri kita diam kerana Allah. Kalau kita latih diri kita diam kerana Allah, kita pasti akan mendengar zikir dan tasbih. Kita pasti mendengar yang baik-baik. Sebab tu kata Syekh, bila kamu sudah pun dapat darjat tadi, baru boleh bercakap. Barulah bercakap, barulah kamu boleh mendampingi orang ramai, barulah boleh keluar daripada tempat persembunyian kamu. Waktu itu kamu jangan peduli orang minat atau orang tak minat kamu, manusia bersama kamu ataupun tidak bersama kamu, jangan peduli benda tu. Waktu itu kekal kamu menyampaikan yang baik-baik. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, wahai kaumku, kenalah Allah baik-baik, beradab dengan Allah. Ingat, bila kita jauh dari Allah, kita sudah tidak beradab. Bila kita dekat dengan Allah, maka kita tandanya kita ada adab. Sebab itu orang sentiasa berzikir, dia beradab dengan Allah. Sebab Allah sentiasa tengok kita. Inna rabbaka labil mirsad. Allah pandang kita, Allah tengok kita. Tiba-tiba kita tak berzikir padanya, kita tak menyebut namanya, maka kita ni tuan-tuan tak beradab. Beri gambaran begini. Seorang pengawal istana, kata Syekh Abdul Qadir, duduk luar pintu istana bergelak ketawa. Waktu sultan keluar, maka dia tu mendiamkan diri, beradab. Kerana dia dekat dengan Allah. Maka sama juga kita. Bagaimana kita nak beradab dengan Allah SWT? Maka kita tahu adabnya bila, akhlaknya bila? Bila bersama dengan Allah SWT. Kemudian kata Syekh, kalau kamu jangan membelakangi Allah Ta'ala. Dengan cara macam mana? Bila mana kamu mengadap, beri perhatian pada makhluk, bererti kamu membelakangi Allah. Tuan-tuan, bila kita cari nak suruh orang suka pada kita, nak suruh orang minat kita, nak suruh orang agungkan kita, maka kita telah membelakangi Allah. Kita patutnya yang pertama, kita nak suruh Allah Ta'ala sayang pada kita. Pertama-tama kita nak suruh Allah sayang kita. Umpama seorang isteri, pertama-tama dia mesti nak suami dia sayang dia dulu. Dia bukan nak suruh jiran sebelah sayang dia dulu, dia nak suruh orang kampung tu sayang, suami dia tak peduli. Bukan begitu, dia bukan isteri. Itu jalang namanya. Kalau benar dia isteri, yang pertama dia nak suami dia sayang dia dulu. Sebab dia tahu dia akan banyak masa dengan suami dia. Dan bila mana suami dia sayang, maka tak ada masalah orang lain nak sayang dia. Tapi kalau saya kata isteri tadi, suami tak sayang dia, orang lain dia sayang, mana mungkin dia menjadi isteri yang baik? Kita ni tuan-tuan hamba Allah, bukan hamba orang. Maka patut kita mencari kasih sayang Allah dulu. Biarlah kita pandang Allah, membelakangi makhluk. Nescaya makhluk di belakang akan dipanggil Allah ke hadapan. Jangan kita pandang makhluk lalu membelakangi Allah, nescaya Allah akan tinggalkan kita. Dan makhluk yang duduk depan kita juga dipanggil untuk membelakangi kita. Ini disebut dalam hadis, siapa yang mencari redha Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan meredainya dan menjadikan manusia mencintainya. Tetapi siapa yang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah,
Maka Allah murka padanya dan Allah menanamkan kebencian manusia kepadanya. Last sekali dia tak ada apa-apa pun. Nak cari makhluk, tak dapat apa-apa. Siapa yang mencari Allah, dia dapat seluruh makhluknya. Tuan-tuan, makhluk ini kepunyaan Allah. Nanti bila kita cari Allah sungguh-sungguh, kita akan dapat isteri kita, dapat anak-anak kita. Tapi kalau kita tak cari Allah, maka kita akan hilang isteri kita, hilang suami kita, hilang anak-anak kita. Keberkatannya, kemesraannya, kebahagiaannya. Bila mana kita bahagia dengan Allah, Allah jadikan kita bahagia dengan isteri dan anak-anak kita. Tapi bila mana kita cuba cari bahagia dengan isteri dan anak-anak kita dengan membelakangi Allah, Allah jadikan kita tak bahagia dengan isteri dan anak-anak kita. Sebab itu kita dengar orang yang cinta bagaikan nak erak, tiba-tiba dia punya benci luar biasa. Oh, dia punya cinta, dia punya perkahwinan, wedding of the year, perkahwinan yang paling hebat. Alih-alih habis dah, berentakkan, berbalahan. Bagaimana mesra mereka keluar dalam TV, benci mereka juga keluar dalam TV. Sebagaimana cinta mereka dipuji oleh netizen, cerai mereka juga dikutuk oleh netizen. Tuan-tuan lihat, itukah kita cari? Sebab itu kita sebut tadi kata-kata, bila mana kita cari cinta kepada Allah, Allah beri kita semua cinta makhluk-makhluknya. Tapi bila kita cari cinta makhluk membelakang cinta Allah, Allah jadikan semua makhluk benci pada kita. Akhirnya isteri yang dekat pun benci pada kita. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, bila beliau menyebut satu ibarat, kamu ni umpama baik, nampak sihat tapi sakit. Tuan-tuan, kita nampak sihat, rupanya sakit. Banyak benda yang kita kena rawat. Kalau tuan-tuan tengok, kalau orang tu sakit, apa sibuk dia? Dia tahu appointment hospital bila, obat bila. Itulah perumpamaan hidup kita. Kita ni sakit, kita tak sihat, tuan-tuan. Kita perlu obat. Siap pagi obat kita dengan kuliah, nanti malam dengan kuliah, kita ada appointment dengan doktor kita, dengan ulama kita. Kita orang yang sakit sebenarnya bukan sihat. Kita nampak je sihat, sakit. Kemudian kata Syekh lagi, kaya tapi miskin. Nampak je ada kereta, ada rumah, kita miskin. Banyak lagi kita perlukan. Sentiasa kita tak habis-habis. Sebenarnya kita miskin, tak ada apa. Itu belum banding dengan Allah. Kekayaan kita apa sangat. Kita hidup, nampak hidup tapi mati. Kerana bila kita hidup, bukankah kita bimbang mati? Itu orang cerita COVID ke, cerita vaksin, semua takut mati. Ya benar, itu fitrah. Sebab itu nama macam hidup tapi takut mati. Apa nilai hidup yang takut mati ni, tuan-tuan? Maka kita pun tak boleh bergaul dengan orang, tak boleh jumpa orang. Sebab apa? Takut mati. Itulah hakikat hidup kita. Nama hidup tapi mati. Apa maksud? Memang fikir mati tiap hari takut. Kalau kata jangan ni, boleh mati. Hatta kawan-kawan rapat kata nak datang ziarah, jangan, nanti mati aku. Mati sebab apa? Kena saman 10,000. Matilah aku. Maka takut mati. Dengan kata lain, begitu realiti hidup. Realiti hidup kita, tuan-tuan, ada banyak benda kita bimbang untuk mati. Lalu kita pun berhati-hati. Itulah hidup kita. Kali itu kita perlukan Tuhan. Doa, ya Allah selamatkan aku. Ya Allah jaga aku. Ya Allah protect aku. Sebab banyak benda yang memang kita terdedah dengan mati. Naik kereta terdedah dengan mati. Mandi kolam, mandi sungai, mandi laut, semua terdedah dengan mati. Kalau hari ni lagi lah, pergi rumah kawan pun boleh dedah pada mati. Dah tak boleh ke mana-mana, tuan-tuan. Muka pun kena tutup. Jangan sampai orang kenal kita. Tutup. Boleh tunjuk mata je. Bernafas pun dalam topeng. Oksigen ini tak boleh lagi dikongsi sebagaimana tujuh. Wujud tapi tak wujud. Kita ni tuan-tuan macam wujud tapi tak wujud. Lepas tu bila keluar kat jalan tak ada orang. Orang dia tak wujud tapi tak wujud. Duduk rumah lagi kuarantin. Perumpamaan wujud tapi tak wujud, maksudnya tuan-tuan kita tak ada apa-apa. Kita cuma tunggu binasa kita. Waktunya. Kemudian kata Syekh, sampai bila kita nak lari diri daripada Allah? Sampai bila? Lalu kita kejar dunia, lalu kita rosakkan akhirat, sampai bila? Ingat, kita cuma ada satu hati. Hati ini cuma ada satu. Maka kita tak ada pilihan, memilih Allah atau memilih makhluk. Kalau kita pilih Allah, kita dapat seluruh makhluknya. Tapi kalau kita pilih makhluk, Allah memang kita tak dapat. Dan makhluknya juga akan hilang daripada kita. Maka ini peringkat-peringkat yang kita kena faham. Belajar diam, kemudian bila diam berbicara dengan baik, kemudian belajarlah beradab, kemudian belajarlah kenal diri kita. Siapa kita? Zahirnya sihat, kita sakit. Zahirnya kaya, kita miskin. Zahirnya wujud, kita tidak wujud. Zahirnya kita berpangkat, rupanya kita cuma hamba. Maka ingat diri kita,
Maka siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.